Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar kamu semua hari ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, dan kamu sudah bersedia untuk bersama-sama dengan cikgu untuk kita belajar dalam kelas RBT secara online kita pada hari ini. Okey, jadi jom kita sama-sama tengok apa yang kita akan pelajari pada hari ini ya. Okey. Pada hari ini kita akan sambung semula tajuk yang kita dah belajar pada minggu lepas iaitu bab 1 penyelesaian masalah secara inventif. Okey. Jadi sebelum kita teruskan dengan tajuk kita, cikgu nak kamu ingat kembali apa yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey, cikgu nak kamu ingat semula apa yang dimaksudkan dengan masalah inventif dan masalah bukan inventif. Okey, kita nak imbas semula ingatan kamu. Okey. Masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Okey, manakala masalah bukan inventif pula adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Jadi hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang seterusnya. Okey, untuk subtopik kita pada hari ini, kita akan tengok 1.1.2 menerangkan proses penyelesaian masalah inventif dan masalah bukan inventif. Okey, hasil pembelajaran kita yang pertama adalah menerangkan proses penyelesaian masalah inventif mengikut urutan yang betul. Yang kedua adalah menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif mengikut urutan yang betul. Okey, ini adalah dua hasil pembelajaran kita pada hari ini. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini, ini adalah merupakan carta alur proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okey. Kalau kamu tak jelas dia punya carta alur ni, kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 5. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, untuk penyelesaian masalah bukan inventif, masalah bukan inventif ni dia punya penyelesaian tu adalah macam direct saja. Jadi dia punya proses kerja, mula-mula kita kenal pasti masalah. Okey, kita ambil contoh masalah pisau yang tumpul pada minggu lepas. Okey, kita kenal pasti apa masalah yang berlaku. Okey, jadi contoh pisau tu kita dah kenal pasti masalah pisau tu adalah tumpul. Maka step yang seterusnya kita senaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, contohnya pilihan yang ada, satu, mungkin kamu nak beli pisau yang baru ataupun yang kedua, kamu nak mengasah pisau tersebut. Jadi, proses kerja yang ketiga adalah kamu buat pilihan. Okey? Jadi, kalau kamu buat pilihan tu, kamu buatlah pilihan yang terbaik. Contohnya antara membeli pisau yang baru dengan mengasah pisau, maka pilihan yang lebih praktikal adalah kamu asahlah pisau tu. Sebab pisau tu dia bukannya rosak. Dia masih boleh digunakan. Cuma dia tidak tajam. Okey, jadi proses kerja yang keempat adalah melaksanakan pilihan. Bila kamu dah buat pilihan, kamu nak asah pisau tu, maka kamu asahlah pisau tu. Okey, menggunakan batu asah ke. Okey. Dan proses kerja yang kelima adalah kamu menilai penyelesaian masalah tu. Sama ada dia berjaya ataupun tidak. Maksudnya kamu testing lah, kamu test pisau tu, cuba gunakan dia sama ada dia tajam ataupun tidak. Jadi kalau kata dia dah boleh digunakan, maksudnya masalah kamu selesailah. Okey, jadi itu adalah kita katakan sebagai proses kerja untuk penyelesaian masalah bukan inventif. Okey, tapi kalau kata, kamu tengok yang dekat nombor 5 ni, proses kerja yang kelima ni, kalau katalah mata pisau tu tetap tidak tajam. Jadi kamu kena patah balik ke proses kerja yang kedua iaitu tengok balik pilihan apa yang ada. Time tu mungkinlah kalau kata dah asah berkali-kali tapi masih juga tumpul,
mungkinlah kamu boleh buat pilihan yang mana kamu katakan tadi kamu nak beli pisau yang baru. Okey? Jadi itu adalah proses kerja untuk penyelesaian masalah bukan inventif. Yang mana dia punya step-step dia tu adalah step yang simple sahaja. Okey? Cikgu harap setakat ni kamu boleh faham. Okey, seterusnya kita tengok pula ini adalah merupakan kaedah untuk menyelesaikan masalah inventif. Okey, dekat sini kita ada, kamu tengok dekat sini yang tulisan berwarna merah ni, okey, nombor 1 sehingga nombor 4, ini kita panggil sebagai fasa untuk penyelesaian masalah inventif. Okey, untuk penyelesaian masalah inventif ni kita ada 4 fasa, okey, iaitu fasa analisis, model masalah, fasa kaedah penyelesaian dan model penyelesaian. Okey, jadi cikgu akan bagi penerangan pada slide yang seterusnya. Okey, kita tengok dia punya penerangan dekat sini. Penerangan fasa penyelesaian masalah inventif. Okey, fasa analisis punca masalah. Penerangan dia analisis fungsi. Okey, model masalah. Okey, penerangan dia kita ada percanggahan fizikal. Okey, fasa yang ketiga kaedah penyelesaian. Penerangan dia kita pilih kaedah penyelesaian. Model penyelesaian untuk fasa yang keempat. Okey, penerangan dia kaedah penyelesaian spesifik. Okey, yang ni cikgu cuma tunjukkan saja kepada kamu berdasarkan gambar rajah yang terdapat dalam muka surat 6. Okey, muka surat 6 dalam buku teks. Okey, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut dalam slide yang ni. Okey, kita tengok fasa penyelesaian masalah inventif. Okey, untuk fasa yang pertama. Okey, fasa yang pertama dia dikenali sebagai fasa menganalisis punca masalah. Okey. Jadi dalam fasa ni kita kena kenal pasti masalah, okey, dengan melaksanakan analisis fungsi. Okey. Analisis fungsi ni kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam subtopik yang akan datang. Okey, tapi cikgu cerita sikit dekat kamu. Contoh kat sini ada gambar meja. Jadi meja ni mungkin ada masalah yang berlaku pada meja ni. Jadi untuk fasa yang pertama kita kena kenal pasti dulu bahagian-bahagian yang terdapat pada meja ni dan apa fungsi setiap bahagian tu. Contohnya dekat meja ni kita ada kaki meja, muka meja. Jadi kita kenal pasti apa dia fungsi kaki meja, apa dia fungsi muka meja. Okey. Yang ni kamu akan belajar dengan lebih lanjut dalam subtopik akan datang. Okey, seterusnya kita tengok pula fasa yang kedua. Okey, fasa yang kedua adalah fasa untuk memodelkan masalah. Okey, fasa yang kedua ni fasa memodelkan masalah. Okey, dalam fasa memodelkan masalah ni kita gunakan konsep percanggahan fizikal. Okey. Okey, kita menggunakan konsep percanggahan fizikal. Okey, contoh masalah. Okey, kita balik kepada meja tadi. Contoh masalah dia adalah meja perlu berat, okey, di bahagian kaki meja. Okey, bahagian kaki meja ditukar kepada besi untuk menjadi lebih kuat bagi menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Okey, maksudnya kat sini meja tu kaki dia kita kena tukar daripada kaki kayu kepada kaki besi supaya bila kita letak buku yang banyak, kita letakkan beban yang banyak, dia dapat menampung beban tu. Tapi bila kita nak alihkan meja tu, kita tak naklah meja yang berat. Jadi kita nak meja yang ringan. Jadi dekat sini berlaku percanggahan fizikal. Okay, itu yang kita kata sebagai konsep percanggahan fizikal tu. Okay, apa dia punya percanggahan fizikal? Percanggahan fizikal dia adalah meja tu dia perlu berat dan juga dia perlu ringan. Itu adalah kita panggil sebagai percanggahan fizikal. Okey,
Seterusnya, kita tengok pula kepada fasa yang ketiga. Okey, fasa yang ketiga ni kita dikenali sebagai kaedah penyelesaian. Okey, dekat kaedah dalam fasa ketiga ni kita melaksanakan pemilihan berdasarkan kaedah penyelesaian. Okey, terdapat dua kaedah penyelesaian yang kita boleh pilih, iaitu kaedah pemisahan ruang dan kaedah pemisahan masa. Okey, macam mana kita nak pilih kaedah pemisahan ruang dan pemisahan masa ni adalah kita kena ajukan soalan, kita kena tanya soalan. Okey, soalan dia adalah sekejap cikgu alihkan ni. Okey, soalan dia adalah adakah meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah dialihkan pada masa yang sama. Okey, dia punya keyword ni adalah pada masa yang sama. Okey, jadinya setiap kali berlaku percanggahan fizikal, kamu fikirkan soalan apa yang percanggahan tu dia kena berlaku pada masa yang sama ataupun tidak. Okey, kamu fikirkan dia punya soalan, lepas tu kamu fikirkan dia punya jawapan. Jadi untuk soalan meja ni, meja tu kena berat dan ringan pada masa yang sama? Tidak. Sebab apa tidak? Sebabnya waktu kita letakkan beban pada meja, kita letakkan buku, kita gunakan meja tu, kita tak alih dia. Kita akan alihkan dia pada waktu yang berbeza lah. Waktu kita tak pakai tu baru kita alih. Jadi jawapan dia tidak. Okey, jadi apabila jawapan untuk soalan kita tidak, maka kita pilih kaedah pemisahan masa. Okey, kaedah penyelesaian yang kita pilih yang ada dua tadi tu, okey, pemisahan ruang dengan pemisahan masa, kita pilih kaedah pemisahan masa. Okey, kalau jawapan dia ya, okey, kalau jawapan dia ya, baru kita pilih kaedah pemisahan ruang. Okey, untuk dua-dua kaedah ni ada cadangan penyelesaian masalah yang akan diberikan. Okey, jadi setakat ni cikgu harap kamu boleh faham. Okey, kalau kamu rasa kamu tak faham, kamu buat pembacaan yang lebih lanjut di muka surat 6 dan muka surat 7 buku teks RBT. Okey, next kita pergi pula kepada fasa yang keempat. Okey, fasa yang keempat ni adalah fasa untuk model penyelesaian. Okey, dalam fasa ni kita kena pilih model penyelesaian spesifik yang mana kita kena pilih berdasarkan prinsip inventif. Okey, jadi macam yang cikgu cakap tadi, setiap kaedah pemisahan tu, kaedah pemisahan ruang dengan kaedah pemisahan masa, dia ada 7 pilihan prinsip inventif. Maksudnya macam mana cara kita nak selesaikan masalah pada meja tadi. Jadinya untuk tadi kita cakap, tadi kita cakap kita kena guna kaedah pemisahan masa kan. Jadinya kita tengok dekat sini, prinsip inventif kaedah pemisahan masa ada 7 dekat sini. Ini semua adalah cadangan yang mungkin kita boleh lakukan pada meja tu untuk kita selesaikan masalah ringan dan berat dalam masa yang berbeza. Okey. Jadi, senarai ini semua, kamu akan belajar dalam subtopik yang akan datang. Okey. Kalau yang lagi satu tadi, prinsip inventif untuk kaedah pemisahan ruang pun kita ada 7 juga dekat sini. Okey, jadi dua-dua kaedah ni dia ada penerangan dia yang lebih lanjut. Tapi akan diterangkan dalam subtopik yang akan datang. Tapi kalau kamu rasa kamu nak tahu apa yang dimaksudkan dengan kedinamikan, tindakan awal, tindakan keterlaluan, kamu boleh rujuk dalam buku teks di muka surat 16 dan juga di muka surat 17. Okey, jadi sekarang ni kita tengok contoh. Cikgu nak bagi kamu satu contoh supaya kamu lebih faham nah. Okey. Contoh dia, kamu tengok dekat sini ada
gambar segelas kopi yang panas. Okey, tengok kopi ni berasak-asak lagi kan. Maksudnya kopi tu panas. Okey, jadi biasanya memang orang suka minum kopi yang panas, tapi taklah yang panas melampau-lampau sampai melecur mulut kan. Okey, jadi kita nak tengok dekat sini apa dia masalah yang ada pada cawan kopi yang panas ni. Okey, jadi fasa yang pertama iaitu fasa menganalisis punca masalah. Okey, kita kenal pasti apa dia punca masalah yang ada pada cawan kopi ni. Okey, jadi punca masalah dia ialah cawan kopi yang panas menyebabkan ianya sukar untuk dipegang. Ni. Ni cawan ni, dia susahlah nak pegang sebabnya kan dia berisi kopi yang panas. Jadi kalau kita pegang nanti tangan kita mungkin tak tahan panas kan? Okey, jadi itu fasa yang pertama. Kamu analisis punca masalah dia. Okey, untuk fasa yang kedua adalah fasa memodelkan masalah. Okey, jadi kat sini kamu buat dia punya penyataan masalah. Okey, penyataan masalah dia, cawan kopi perlu sejuk untuk dipegang dan kopi perlu panas untuk diminum. Okey, itu dia punya penyataan masalah dia. Cawan kopi ni kamu nak pegang dia, kamu nak dia sejuk. Tapi kamu nak minum kopi yang panas. Maka itu adalah dia punya penyataan masalah. Okey, jadi pencanggahan fizikal yang berlaku sekarang ni adalah panas dan juga sejuk. Okey, itu dia punya pencanggahan fizikal untuk fasa yang kedua. Okey, fasa yang ketiga. Kita pergi kepada fasa yang ketiga iaitu kaedah penyelesaian. Okey, kaedah penyelesaian. Jadi dekat fasa yang ketiga ni, kita kena ajukan soalan. Tadi yang cikgu cakap, yang cikgu kata keyword dia tu pada masa yang sama. Jadi kamu ajukan soalan, adakah cawan kopi perlu panas dan sejuk pada masa yang sama? Okey, ni cawan kopi ni, adakah dia perlu panas dan perlu sejuk pada masa yang sama? Jadi jawapan dia adalah ya. Sebabnya kita nak pegang cawan kopi yang sejuk tapi kita nak minum air kopi yang panas. Maka jawapan dia ya. Okey, jadi apabila jawapannya ya, untuk fasa yang keempat, maka kita kena pilihlah kaedah pemisahan ruang. Okey, jadi kita pilih kaedah pemisahan ruang, maka dekat situ bila kita pilih kaedah pemisahan ruang, dekat sini adalah senarai cadangan yang boleh kita buat untuk kita selesaikan masalah cawan kopi yang panas untuk kita pegang tu. Okey, jadi mungkin cadangan dia dekat situ nanti kita akan bincangkan dalam grup Telegram kita sebentar lagi ya. Okey. Cikgu harap setakat ni kamu boleh faham dengan penjelasan cikgu. Okey, mungkin tajuk ni dia ada banyak istilah-istilah yang baru untuk kamu. Yang mana kamu rasa macam, alah susahnya. Tapi sebenarnya dia tak susah kalau kamu faham. Okey, mungkin nampak istilah tu agak bombastik. Tapi kalau kamu rasa kamu tak faham, kamu kena baca lagi dalam buku teks, okey? Dan kamu boleh tanya soalan kepada cikgu. Apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya. Okey. Yang terakhir sekali, okey, untuk tugasan yang cikgu nak kamu buat adalah cikgu nak kamu sediakan nota, okey, berkaitan dengan tajuk yang kita dah belajar pada hari ini. Tajuk yang cikgu dah bagi penerangan kepada kamu dalam dalam PDPR online ni. Okey, jadi sediakan nota, okey, nota ringkas dalam buku nota RBT. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 5 sehinggalah muka surat 7 untuk penghasilan nota. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kita akan sambung untuk permainan kuis dalam grup Telegram kita sebentar lagi. Okey, jaga diri baik-baik dan jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu bagi.
Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.